أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan dan kamu lupa akan diri kamu sendiri? Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu semua membaca kitab Allah. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Sambungan kepada ayat sebelum ini yang membicarakan tentang Bani Israel. Ayat-ayat terdahulu menyatakan suruhan Allah kepada Bani Israel ini supaya mengingati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dan supaya mereka menyempurnakan janji terhadap Allah, dan supaya mereka beriman kepada semua perutusan Allah yang diutuskan kepada manusia, dan yang terakhir sekali Nabi Muhammad SAW. Kemudiannya dalam ayat yang kita akan baca ini, ayat 44 hingga seterusnya, ayat yang membicarakan sikap Bani Israel pula. Yang dahulu suruhan, yang ini di sini pula ingat akhlak ataupun sikap Bani Israel. Bani Israel mempunyai sikap yang kurang baik. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala ingin tegurkan. Pertama sekali, sikap mereka suruh orang berbuat baik tetapi lupakan diri sendiri. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Adakah patut kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan dan kamu lupa akan diri kamu sendiri? Setengah mufassirin menyatakan sebab nuzul ayat ini ialah kerana padri-padri Yahudi tidak bersedia untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam kitab-kitab mereka sudah ada sifat-sifat Nabi Muhammad ini jelas dalam kitab Taurat yang akan dibangkit nanti. Dan para pemimpin-pemimpin Yahudi ini, pendeta-pendeta Yahudi ini pun sebelum kebangkitan Nabi Muhammad, mereka suka dengan kebangkitan Nabi yang akan datang. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka merasakan nanti akan mereka menang bila berhadapan dengan orang kafir ini. Kenapa kebangkitan Nabi Muhammad SAW? Tetapi Yahudi, Bani Israel tidak dapat menguasai asabiyah mereka. Asabiyah mereka ialah tidak bersedia menerima Nabi jika datang daripada bukan Bani Israel. Bangkitlah Nabi Muhammad SAW daripada orang Arab. Keturunannya keturunannya daripada Nabi, berasal daripada Nabi Ismail AS, bukannya Nabi Ishaq seperti yang kita sebutkan dahulu. Ini satu perkara yang menghalang pendeta-pendeta Yahudi untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Sekalipun begitu, mereka menyuruh orang ramai, kerana mereka dah berjanji sebelum ini bila datang Nabi baru kamu akan hendaklah beriman kepadanya. Maka pendeta-pendeta ini menyuruhlah orang ramai supaya beriman kepada Nabi Muhammad, beriman. Tapi mereka tidak beriman. Jadi apakah sikap yang seumpama ini satu sikap yang terbaik bagi orang seperti pendeta-pendeta Yahudi ini? Kata Al-Quran firman-Nya, atamuruna nas. Patutkah? Jawabnya tak patut begitu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri? Al-birru maknanya kebajikan, asy-syarru kejahatan. Al-birr. Istifham di sini, istifham ni maknanya tanya. Pertanyaan di sini bukan pertanyaan yang mesti dijawab, tidak.
Tidak, tapi namanya istifham ingkar. Istifham ingkar ni jawapan ada padanya dengan sendirinya. Atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum, dan seterusnya. Patutkah kamu suruh manusia berbuat baik? Jawabnya tak patut. Tak patut begitu. Sebab apa? Sebab di dalam Islam ini, ajaran agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam meliputi suruhan dan amalan. Suruhan dan amalan. Gitu. Dakwah dan amal. Yahudi mengambil sikap menyuruh saja tapi tidak beramal dengannya. Ini tidak boleh diterima. Islam mahu orang yang menyuruh itu dia lebih dahulu. Dia yang pertama, kerana Islam ini bertolak daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lagi sebagai guru kepada pendakwah, uswatun hasanah, contoh yang terbaik bagi orang lain. Bagaimana nak dicontohi jika pihak yang menyuruh itu hanya pandai menyuruh tapi tidak pandai melakukannya, seperti Bani Israel ini. Oleh kerana itu akhlak ini dikutuk di dalam Al-Quranul Karim. Lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu cakap apa yang kamu tidak buat? Kabura maqtan 'indallah, besar sekali kutukannya di sisi Allah. An taqulu ma la taf'alun, kamu bercakap apa yang kamu tidak buat. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, kamu lupakan diri kamu sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kamu semua membaca kitab. Kitab maksudnya kitab Taurat, kamu baca, kamu pandai. Dosa orang yang berilmu pengetahuan lebih berat daripada dosa orang yang tidak berilmu. Orang berilmu, apabila dia melakukan sesuatu, dia melakukan dengan baik. Apabila dia tinggal sesuatu, dia tinggal dengan penuh bertanggungjawab. Tetapi bagaimana jika orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, apabila orang yang berilmu pengetahuan ini, mereka lebih awal daripada mereka yang lebih dahulu menolak ilmu yang mereka punyai. Mereka mempunyai keyakinan itu, tetapi mereka sendiri yang melanggar keyakinan yang ada pada mereka. Oleh kerana itu Al-Quranul Karim menganggap perkara ini boleh datang hanya daripada mereka yang tidak mempunyai akal. Orang yang mempunyai akal, setiap kerja yang dilakukan olehnya berdasarkan kepada keyakinan dirinya, keyakinan berdasarkan keputusan yang wajar dibuat olehnya. Justru itu ayat ini ditutup dengan firman-Nya, afala ta'qilun, mengapa kamu tidak berakal? Adakah kamu tidak berakal? Yakni sikap yang seumpama itu hanya boleh berlaku kepada mereka yang tidak mempunyai akal. Orang yang mempunyai akal akan merasa malu menyuruh orang berbuat sesuatu tapi tidak melakukannya. Ini sikap orang yang tidak mempunyai akal, katanya. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Bani Israel termasuk di dalam jerat, dalam gaung yang sukar untuk diselamatkan, iaitu gaung fahaman asabiyah yang sukar untuk diselamatkan. Kecintaan kepada darah, kepada diri sendiri sukar untuk diselamatkan. Sukar untuk ditukarkan daripada cinta kepada diri sendiri untuk ditukar kepada cinta kepada Rasul. Jika bertentangan di antara dua perkara ini amat sukar. Yahudi terperangkap dalam kecintaan ini, kecintaan kepada bangsanya, kepada dirinya sendiri, dan tidak boleh menerima kebaikan yang datang daripada orang lain. Jika ada kebaikan, maka hanyalah kebaikan datang daripada kaum keluarganya, keturunannya saja. Lain-lain tidak mungkin. Jadi untuk menyelamatkan Bani Israel, maulah ada satu ubat yang paling mujarab sekali. Ubat yang paling mujarabnya ialah dua perkara dikemukakan di sini, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Tekadkan azam, kuatkan semangat dan tahankan diri dengan bersabar, yang pertama, dan yang kedua menerusi sembahyang, mendekatkan diri dengan Allah. Dengan itu Yahudi, Bani Israel dapat menyelamatkan daripada penyakit yang ada pada mereka. Al-Quranul Karim berfirman, wasta'inu, dan mintalah pertolongan. Minta pertolongan daripada siapa? Daripada Allah. Melalui apa? Melalui sabar.
yakni untuk mengubahkan sesuatu yang berat seperti yang menimpa Bani Israel ini ubatnya mesti berat juga. Sabar tidak mudah. Tidak mudah kalau sabar. Sabar memerlukan seseorang yang mempunyai jiwa yang besar. Dia boleh bersabar. Sabar mempunyai beberapa bahagian. As-sabru 'ala al-musibah, sabar di atas malapetaka. As-sabru 'ala at-ta'ah, sabar di atas ketaatan. As-sabru 'ala al-bala, sabar di atas bala. Ini merupakan bidang-bidang kesabaran yang perlu dihadapi dengan sebaik-baiknya. As-sabru wassalah, dan dengan sembahyang. Sebelum daripada ini pun sudah menyebut tentang sembahyang. Dahulu disebutnya wa aqimus salata wa atuz zakah, yang disebutnya dahulu atas sifat sebagai satu tuntutan kepada Bani Israel, aqimus salata wa atuz zakah. Kemudian di sini pula selain daripada salat itu sebagai satu tuntutan, salat juga memberi hasil faedah yang sangat positif bagi mereka yang mempunyai penyakit-penyakit akhlak ini. Oleh kerana itu mohonlah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sembahyang. Sembahyang artinya doa. Sembahyang doa. Orang yang mempunyai penyakit-penyakit yang besar ini, tidak ada tempat yang boleh dimajukan permohonannya untuk menyelamat diri daripada bahaya penyakit itu selain daripada memohon kepada Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang itu, wa innaha sembahyang. Dia merujuk as-sabru itu, kalau as-sabru wa innahu, kalau kedua-duanya sekali wa innahuma, wa innaha sembahyang. Wa innaha salat itu lakabiratun, amat berat. Beratkah? Mudahkah sembahyang? Sembahyang tidak mudah. Lebih-lebih lagi lah kalau sembahyang itu dituntut daripadanya supaya aqimu as-salah, dirikan, betulkan sembahyang, tidak mudah. Hal yang mudah tu sembahyang dia macam terbang. Tunduk bangun jalan habis. 4 rakaat. 10 rakaat boleh betul. 10 rakaat mudah, tetapi memenuhi segala tuntutan sembahyang sangat berat. Kecuali yang tidak beratnya al-khashi'in, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kita dah sebut dahulu jalan-jalan untuk sampai kepada khusyuk itu. Orang yang khusyuk saja merasakan sembahyang itu manis. Sembahyang itu suatu kerahatan. Dan yang paling khusyuk sekali, sayyidul khashi'in, penghulu orang-orang khusyuk, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi menghadapi satu malapetaka keberatan, masuk dalam sembahyang, rehat. Arihna ya Bilal, wahai Bilal, rehatkan kami ni maknanya azan lepas kita sembahyang. Kita berhibur dalam sembahyang, kita rehat dalam sembahyang. Seolah-olahnya sekarang kita penat, wahai Bilal. Hadapi masalah, berbagai-bagai masalah kita hadapi dengan masyarakatnya, dengan orang kafir musyrikinnya, dengan perangnya, dengan berbagai-bagai lagi. Kita memerlukan kerehatan. Bilal, arihna ya Bilal, rehatkan kita. yakni azan, kemudian kita salat. Itulah dia. Siapa orangnya? Orang yang khusyuk di dalam salat, masa rehat. Yang tidak khusyuk di dalam salat, Allah, sangat berat untuk menghabiskan detik-detik salat yang diperlukan itu. Demikianlah Bani Israel. Di sini dinyatakan akhlak mereka perlu dikemukakan, perlu diperbaiki menerusi dua perkara ini, sabar dan salat. Jika Bani Israel memerlukan dua ubat ini, maka bagaimana yang tidak Bani Israel? Yang tidak Bani Israel, yang kita ni tidak Bani Israel ni, bagaimana kita juga memerlukan penawar ini bagi mengatasi penyakit-penyakit yang ada pada kita. Itulah. Kemudian seterusnya alladzina yazunnuna annahum mulaqu